Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli bin Idris, matrik nombor 78013007551101. Bagi subjek keselamatan pekerjaan 2, saya dikendaki menyediakan satu high-rek di tempat kerja dengan memilih satu aktiviti untuk mengenal pasti bahaya dan juga mengenal pasti langkah-langkah kawalan untuk bahaya tersebut. Sebelum kita memulakan pengenalpastian bahaya, penaksiran risiko dan kawalan risiko di tempat kerja, kita boleh merujuk kepada jadual A. Jadual ini menunjukkan skala berdasarkan kemungkinan berlakunya kejadian. Kemungkinan ini boleh ditaksir berdasarkan pengalaman pekerja yang akan membuat high-rek itu sendiri, di mana pada kadar 1 dirujuk tidak dapat dijangka, kadar 2 jarang sekali, kadar 3 dapat dijangka, kadar 4 mungkin dan kadar 5 adalah paling mungkin. Penaksiran risiko keterukan kita boleh rujuk kepada jadual B, di mana keterukan boleh dibahagikan kepada kategori berikut. Keterukan berdasarkan tahap keterukan yang meningkat ke atas kesihatan individu, alam sekitar ataupun kepada harta benda. Jika kita rujuk jadual B, keterukan bagi malapetaka iaitu banyak kematian, kerosakan harta benda dan pengaluran tidak dapat dipulihkan, kita letakkan pada kadar 5. Fatal iaitu kira-kira satu kematian, kerosakan besar harta benda jika hazard berlaku, kita letakkan pada kadar 4. Serius, kecederaan yang tidak fatal ataupun hilang upaya kekal, kita letakkan pada kadar 3. Ringan, menyebabkan kehilangan upaya tetapi bukan kecederaan kekal, pada kadar 2, dan sedikit sahaja iaitu kecederaan jenis rawatan kecemasan pada kadar 1. Merujuk kepada jadual C, kita boleh menentukan tahap risiko yang diberikan, di mana pada warna hijau adalah rendah, kuning sederhana dan merah tinggi. Untuk menggunakan metrik ini, mula-mula kita harus mencari lajur keterukan iaitu S yang paling sesuai untuk hasil risiko. Kemudian kita akan ikut baris kemungkinan L untuk mendapatkan paling sesuai dengan kemungkinan bagi keterukan kejadian yang akan berlaku. Dan tahap risiko diberikan di dalam petak mengikut warna itu adalah apabila baris dan lajur bertemu. Di situ kita akan boleh mengenal pasti tahap risiko di dalam kumpulan yang mana satu, sama ada rendah, sederhana ataupun tinggi. Setelah kita memahami jadual A sehingga jadual D, kita akan memulakan mengisi borang high-rek iaitu pengenalpastian bahaya, penalisan risiko dan kawalan risiko. Dan di sini saya memilih aktiviti bekerja di tempat tinggi yang saya ambil daripada tapak binaan yang telah saya pilih, iaitu tempat saya bekerja sendiri. Aktiviti yang pertama yang telah saya beritahu sebelum ini iaitu bekerja di atas struktur lantai bangunan yang tinggi. Perkara pertama yang harus kita buat adalah pengenalpastian bahaya, di mana bahaya di sini saya memilih ataupun menaksirkan sebanyak 2 bahaya, iaitu jatuh dari ketinggian sewaktu bekerja dan yang kedua jatuh melalui bukaan lantai yang tidak diselia. Kesan daripada bahaya ini kita boleh klasifikasikan sebagai kematian ataupun kecederaan parah. Selepas kita melengkapkan pengenalpastian bahaya, kita harus menaksirkan risiko. Dan kemungkinan di sini saya letakkan untuk aktiviti ini pada kadar 4 dan keterukan pada kadar 4.
Seterusnya, kedudukan risiko, skornya adalah apabila kemungkinan didarabkan dengan keterukan, iaitu kita perolehi sebanyak 16. Kedudukan skor ini kita boleh letakkan pada tahap kumpulan yang tinggi. Dan seterusnya, selepas kita nilaikan tahap skor ini, kita akan merujuk kepada kawalan ataupun hierarki kawalan yang kita tentukan untuk mengawal risiko. Di sini saya letakkan pada hierarki kumpulan 3, iaitu kawalan kejuruteraan, di mana kawalan risiko seperti perancah dengan jaring satu bingkai di atas lantai kerja harus disediakan, barikade ruang lantai yang terbuka dan juga barikade di tepi bangunan jika tidak ada perancah. Pada hierarki kawalan yang kedua, iaitu kawalan pentadbiran, pengemasan laporan yang hendak digunakan dengan baik dan susunan bahan yang sesuai. Dan terakhir sekali, mengikut hierarki kawalan 1, iaitu peralatan perlindungan diri seperti topi keselamatan, abah-abah dan juga lifeline harus disediakan. Kesemua tanggungjawab ini harus diambil oleh pegawai penyelia dan kesihatan, pegawai ataupun penyelia tapak kesihatan itu sendiri, dan juga kontraktor-kontraktor serta pekerja yang terlibat. Ianya memerlukan tindakan segera untuk mengawal hazard seperti yang diperincikan dalam hierarki kawalan. Melihat kepada gambar ini, ianya menunjukkan struktur bangunan yang tinggi di mana bagi pekerja-pekerja yang bekerja di atas struktur lantai yang tinggi, mereka berkemungkinan akan berdepan dengan risiko bahaya jatuh pada ketinggian. Bahaya yang kita telah kenal pasti di sini adalah bukaan lantai yang tidak dikawal selia, tepi-tepi bangunan yang tidak dihadang dan juga bukaan pada dinding kor lift. Setelah bahaya ini kita kenal pasti, langkah kawalan yang telah diambil adalah langkah kawalan kejuruteraan di mana kita perlu barikade kawasan-kawasan bukaan yang tidak diselia. Seterusnya pada langkah kawalan kedua, iaitu langkah kawalan pentadbiran, kita harus menyusun barang-barang yang kita gunakan untuk aktiviti kerja pada keadaan yang selamat. Dan pada langkah hierarki kawalan yang terakhir yang kita ambil, iaitu PPE, di mana kita sediakan peralatan perlindungan diri yang betul kepada pekerja di tapak bina. Bagi aktiviti kedua, iaitu bekerja di tepi bangunan, seperti yang kita nampak dalam gambar ini, ianya menunjukkan aktiviti kerja fasad dengan menggunakan scaffold. Bahaya yang kita dapat kenal pasti di sini adalah jatuh pada ketinggian scaffold itu sendiri. Dan kesan akibat jatuh ini boleh mengakibatkan kematian dan juga kecederaan. Langkah kawalan yang akan diambil ataupun dicadangkan bagi aktiviti ini adalah 3 langkah utama seperti langkah kawalan aktiviti utama, iaitu langkah kawalan kejuruteraan. Langkah kejuruteraan yang kita ambilkan di sini adalah seperti scaffold itu sendiri kita harus kukuhkan dengan memasang outrigger. Setiap platform kita harus memasang towerboard dan juga netting. Seterusnya langkah kedua, iaitu langkah pentadbiran, susunan atau pengemasan barang-barang yang akan digunakan oleh pekerja itu. Dan akhir sekali langkah PPE, kita harus menyediakan safety harness bagi pekerja menjalankan aktiviti kerja mereka dengan selamat. Bagi bekerja di tempat tinggi, untuk aktiviti yang ketiga adalah bekerja dari perancah luar. Di sini pengenalpastian bahaya kita dapat lihat, iaitu yang pertama jatuh dari ketinggian dan yang kedua adalah objek jatuh. Kesan daripada bahaya ini kita boleh lihat kematian ataupun melibatkan kecederaan parah. Dari segi penaksiran risiko, kemungkinan kita letakkan pada kadar 3, keterukan pada kadar 4, di mana kedudukan risiko skornya adalah 12 dan tahap kedudukan risiko adalah sederhana. Dalam kawalan risiko, kita boleh letakkan hierarki kawalan kejuruteraan, iaitu hierarki kawalan ketiga, di mana yang pertama kita boleh menyediakan platform kerja yang selamat, kedua akses selamat ke kawasan kerja, ketiga pasang penghadang kaki jika perlu, dan keempat pasang pelindungan overhead di atas kawasan kerja.
Pada hierarki kumpulan yang kedua iaitu kawalan pentadbiran, yang pertama kita cadangkan jangan melebihi beban bahan pada platform kerja. Dan yang kedua, pengemasan. Barang tidak diperlukan dari platform kerja. Dan yang terakhir iaitu melalui hierarki kawalan PPE, harus disediakan alat peralatan perlindungan diri yang sebetulnya kepada pekerja. Tanggungjawab bagi majikan harus memerlukan pendekatan terancang bagi mengawal hazard dan pengguna pakai sementara jika perlu. Bagi aktiviti bekerja di tempat tinggi yang terakhir adalah bekerja di ketinggian siling tinggi kawasan Sofit. Di sini pengenalpastian bahaya kita boleh tengok jatuh dari ketinggian, platform kerja runtuh dan juga objek jatuh. Kesan daripada bahaya ini adalah kecederaan, di mana dari segi penaksiran risiko kita boleh letakkan kemungkinan pada kadar 3, keterukan pada kadar 3 di mana kedudukan risiko skornya adalah 9 dan tahap kedudukan risiko adalah sederhana menurut jadual yang telah ditetapkan oleh DOSH. Dari segi kawalan risiko, menurut hierarki kawalan, saya memilih hierarki kumpulan ketiga iaitu kawalan kejuruteraan, di mana cadangan yang saya cadangkan adalah gunakan perancah sama ada statik atau pemudah alih, harus memasang penghadang kaki. Kedua, harus memasang outrigger untuk mengukuhkan kedudukan scaffold itu sendiri. Yang ketiga, jika memerlukan tangga, harus menggunakan tangga yang selamat. Keempat, setiap bukaan lantai harus ditutup. Seterusnya, langkah kawalan melalui kawalan pentadbiran, harus alihkan platform kerja selepas kerja itu siap. Dan yang terakhir, kawalan PPE, di mana PPE yang secukupnya harus disediakan kepada pekerja sewaktu melakukan kerja tersebut. Semua tanggungjawab ini memerlukan pendekatan terancang bagi mengawal hazard dan mengguna pakai langkah sementara jika perlu. Cadangan langkah-langkah pengawalan yang dapat dicadangkan adalah seperti berikut, iaitu cadangan yang pertama, memantau kawalan. Di sini keberkesanan kawalan mestilah diperiksa secara berkala. Penilaian dan pemantauan setiap kawalan hazard dilakukan semasa pemeriksaan, penyelenggaraan rutin dan aktiviti lain. Bagi cadangan langkah pengawalan yang kedua pula adalah prosedur kerja yang selamat, di mana kita harus mengenal pasti bahan dan kelengkapan yang diperlukan dan bagaimanakah serta bila hendak menggunakannya dengan selamat. Bagi cadangan langkah kawalan yang berikutnya iaitu langkah kawalan ketiga, kita cadangkan perundingan, di mana perundingan mestilah diadakan dengan wakil keselamatan dan kesihatan yang berkenaan semasa mengenal pasti, menaksir dan mengawal risiko untuk aktiviti-aktiviti di tempat kerja. Cadangan langkah pengawalan yang terakhir yang dapat kita cadangkan iaitu latihan, di mana latihan hendaklah disediakan kepada pekerja bagi menyediakan kemahiran dan pengetahuan kepada mereka untuk melaksanakan kerja mereka dengan cara yang lebih selamat. Tanpa latihan ini, kemungkinan bahaya itu tidak dapat dielakkan walaupun kita menyediakan langkah-langkah kawalan yang sesuai.